Assalamualaikum. Tajuk hari ini adalah Unit 6, Terang dan Gelap. Di manakah saya? Keadaan di sini gelap gelita. Saya tidak nampak apa-apa. Inilah yang berlaku apabila tidak ada cahaya. Apa kata kita nyalakan lampu? Hebat! Sekarang anda dapat melihat saya. Tetapi, adakah anda tahu bahawa tidak semua objek dapat menghasilkan cahaya? Pensel, cermin, buku dan kipas bukan sumber cahaya. Malahan, bulan meminjam cahaya daripada matahari. Jadi, apakah sumber-sumber cahaya? Mari, biar saya perkenalkan kepada anda sumber-sumber cahaya. Sila mainkan muzik. Mentok kecil ini biarkannya bersinar. Mentok kecil ini bersinar bak mentari. Mentok kecil ini akan terus menyinari. Bersinarlah, bersinar, bersinarlah. Kemana melangkah cahaya menyuluh. Kemana melangkah cahaya melengkapkan. Tanda keceriaan pada kunang-kunang. Bersinarlah, bersinarlah, bersinarlah. Bersinarlah, bersinarlah, bersinarlah. Bersinarlah, bersinarlah, bersinarlah. Sekarang, anda tahu apa sumber cahaya dan apa bukan sumber cahaya. Hari ini sungguh menceriakan bagi saya. Masa untuk mengucapkan selamat tinggal. Jangan lupa padamkan lampu. Selamat tinggal. Sekarang buka buku aktiviti sains tahun 2 dan buka pada halaman muka surat 37. Kenali sumber cahaya. Perhatikan gambar dan nyatakan sumber cahaya berikut. Okey, di sini terdapat 4 sumber cahaya, 4 gambar sumber cahaya. Okey, sumber cahaya yang kita boleh perolehi adalah daripada betul, cahaya matahari. Jadi kita tulis kat sini matahari. Kemudian sumber cahaya yang kedua. Okey, gambar ini adalah sebatang lilin. Jadi pada lilin ada apa? Pada lilin ada api. Jadi sumber cahaya yang seterusnya adalah daripada api. Lilin digunakan pada waktu siang atau pada waktu malam? Ya, pada waktu malam untuk mencerahkan suasana di sekeliling kita ketika ketiadaan lampu. Jadi kita tulis kat sini api. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga juga sumber cahayanya adalah daripada api. Okey. Api yang terbentuk daripada unggun api. Nyalaan ataupun kita panggil nyalaan unggun api. Seterusnya sumber cahaya iaitu daripada cahaya lampu. Okey, bagus. Jadi kita tulis kat sini lampu. Okey, juga kita juga biasa panggil selain daripada lampu adalah mentol. Okey, baik. Kesimpulannya, sumber cahaya ialah matahari, api. Okey, dua ni sama ya, api dan lampu. Okey, bagus. Baik, seterusnya kita akan buat uji kaji. Okey, iaitu saya uji. Bandingkan lakaran bunga raya. Okey, kalau tak ada bunga raya, tada. Okey, boleh guna bunga
plastik yang ada di rumah masing-masing. Okey, ni bunga yang cikgu ambil dekat pokok pasu bunga cikgu lah. Bunga plastik ni bunga tipu. Okey, baik. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sekuntum bunga, penutup mata dan juga sebatang pensel. Langkah-langkah: lakarkan sekuntum bunga raya pada petak A. Okey, jadi kita tengok ini adalah bunga. Jadi kita cuba lakarkan bunga sama seperti bunga yang kita lihat di depan mata kita ni. Okey, baik. Lakaran cikgu tak adalah cantik. Ada. Okey. Kemudian ada yang bulat macam ni. Okey, baik. Ini lakaran cikgu lah yang ringkas. Okey, yang ni cikgu lakar dengan menggunakan ketika keadaan mata cikgu dalam keadaan bercahaya. Ada lampu. Okey, seterusnya langkah yang kedua disuruh buat apa? Tutup mata dan lakarkan sekuntum bunga raya pada petak B. Okey. Tadi disuruh tutup mata dengan penutup mata, tapi cikgu nak pejam mata je lah. Okay, cikgu cuba nak pejam mata. Apa bentuk bunga cikgu bila cikgu lukis dengan tutup mata? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bila cikgu tutup mata, tengok apa jadi pada bunga cikgu. Ya. Tak cantik seperti yang di sebelah, walaupun yang ni tak adalah cantik mana. Tapi yang ni ada bentuk bunga. Yang ni ada tak bentuk bunga? Tak ada. Sebab apa jadi macam ni? Sebab cikgu tak dapat lihat. Dengan betul cikgu tutup mata, gelap. Jadi cikgu tak nampaklah bunga yang dekat depan ni macam mana nak lukis. Okey, baik. Soalannya, jawab soalan berikut berdasarkan lakaran di atas. Okey, baik. Soalan 1. Gambar bunga raya boleh dilakar dengan apa jawapan dia? Dalam keadaan terang kerana adanya cahaya. Okey, jadi jawapannya adalah ya, boleh dilakar dengan baik ataupun dengan mudah. Dengan mudah, dengan senang, dengan baik. Okey. Kemudian soalan yang kedua, gambar bunga raya tidak dapat dilakar dengan sempurna dalam keadaan gelap. Pandai. Okey, kalau gelap macam ni lah jadi tak sempurna. Susah nak lukis. Cikgu tak yakin. Okey, baik. Yang ketiga, hasil lakaran bunga raya pada kotak apa lebih baik? Yang mana lebih baik? Kotak mana lebih baik? Kotak A. Jadi kita tulis kotak A lebih baik daripada hasil lakaran pada kotak B. Okey. Dah siap. Cuaca hari ini terang dan cerah dan sahabat kita Jessie sedang mencari suatu pengalaman mencabar. Sertai Jessie dalam usahanya untuk mengetahui mengapa cahaya adalah penting. Jessie melihat kereta dan orang ramai di atas jalan disebabkan oleh cahaya dari matahari. Dia singgah di sebuah kedai berdekatan untuk membeli minuman. Cahaya di dalam kedai tersebut membolehkan Jessie mencari dan memilih minuman yang hendak dibeli. Kemudian, Jessie bergerak ke sekolah. Di dalam kelas, guru menggunakan projektor untuk mengajar. Cahaya daripada projektor memancar ke atas skrin. Selepas waktu sekolah, Jessie pergi ke hospital. Dalam perjalanan, Jessie berhenti di lampu isyarat. Lampu isyarat membantu mengawal lalu lintas di bandaraya. Jessie sangat gembira. Dia tahu bahawa cahaya adalah penting. Bahkan di hospital, cahaya membantu doktor untuk melihat dengan jelas semasa melakukan pembedahan. Jessie dapat melihat matahari sedang terbenam. Perjalanan Jessie masih jauh untuk sampai ke rumah ibunya. Kereta dan motosikal yang dalam perjalanan memasang lampu depan kenderaan masing-masing.
lampu jalan telah dinyalakan. Cahaya daripada lampu depan kenderaan dan lampu jalan membantu pemandu dan orang ramai melihat jalan pada waktu malam. Dalam perjalanan pulang, Jessie berhenti untuk melihat rumah api dari jauh. Rumah api memandu kapal dalam keadaan gelap atau berkabus. Jessie mendongak ke langit dan memerhatikan cahaya bintang yang berkedipan. Bintang-bintang tersebut menerangi langit. Cara yang sungguh baik untuk mengakhiri harinya. Buka buku aktiviti dan cari muka surat 39. Bandingkan keadaan terang dan gelap. Bandingkan keadaan di bawah. Baik, situasi ketika menulis dalam keadaan yang gelap dan juga menulis dalam keadaan yang terang. Baik, tulisan akan lebih cantik. Okay, kita gariskan lebih cantik apabila ditulis dalam keadaan apa? Berbanding dalam keadaan gelap. Okay, seperti yang cikgu lukis tadi. Cikgu tutup mata, tak cantik bunga cikgu. Kalau cikgu lukis bunga tadi dalam keadaan yang cerah, cantik. Jadi tulisan akan lebih cantik apabila ditulis dalam keadaan terang. Okey. Seterusnya, bermain tanglung dalam keadaan gelap dan bermain tanglung dalam keadaan terang. Okey, tanglung akan lebih menarik dalam keadaan yang mana kita boleh nampak cahaya lilin dalam tanglung ni? Terang atau gelap? Okey, baik, betul. Dalam keadaan yang terang kita boleh nampak, dalam keadaan yang gelap tanglung lebih cantik. Tanglung akan lebih menarik dalam keadaan gelap berbanding dalam keadaan terang. Seterusnya, buka muka surat 40. Terang dan gelap. Nyatakan perbezaan yang berlaku dalam keadaan gelap dan terang berikut. Okay, jadi kita gariskan kata kunci yang penting. Perbezaan. Okay, jadi kita kena cari apakah perbezaan di antara keadaan gelap dan juga keadaan yang terang. Okey, ini adalah kesan. Kesan bila kita berada dalam keadaan gelap dan kesan bila kita berada dalam keadaan yang terang. Okey, baik. Keadaan gelap. Gelap sukar membaca buku, betul. Okey, kalau terang, kalau sukar, kata lawan dia apa? Ya, mudah. Okey, bagus kalau kita tulis macam ni jawapan dia. Kena tulis tahu perkataan terang. Terang iaitu mudah membaca. Mudah membaca. Okey, gambar yang kedua. Dia ada bagi clue jawapan kat sini. Ketika terang, murid-murid mudah berlari. Jadi, tak berlanggar di antara satu sama lain. Tengok keadaan yang gelap. Ketika gelap, murid jatuh dan berlanggar di antara satu sama lain. Jadi, gelap. Gelap apa? Mudah berlari, jadi sukar. Kata lawan dia sukar. Sukar. Berlari. Sukar ni maksudnya susah lah. Susah nak baca, susah nak berlari. Okey, baik. Okey, situasi yang ketiga. Ada gambar yang tidur dalam keadaan gelap dan gambar tidur dalam keadaan terang. Okey, baik. Kalau secara kebiasaan manusia, manusia ni disuka tidur dalam keadaan yang gelap. Kenapa? Kenapa apa? Dua perkataan je kita boleh guna, sama ada mudah ataupun sukar. Ya, okey, dalam keadaan gelap. Okey, jawapannya adalah mudah tidur. Mudah tidur. Mudah tidur, mata tak sakit. Kemudian, dalam keadaan yang terang benderang, matahari duduk depan mata ni.
Okey, dalam keadaan terang, kesan dia apa? Ya, sukar. Susah nak tidur. Sukar tidur. Ini kebiasaan manusia lah yang akan tidur dalam keadaan yang gelap. Okey, baik. Jadi, sekian. Habis aktiviti kita, pembelajaran kita pada hari ini.